Minggu lalu berakhir dengan keluaran berita yang meningkatkan jangkaan pasaran untuk langkah yang lebih agresif daripada Fed. Oleh itu, inflasi menjadi sedikit perlahan dan data jualan runcit mengesahkan kestabilan ekonomi Amerika Syarikat dan kesediaannya untuk berhadapan satu lagi peningkatan dalam kadar faedah. Namun bagi pelabur dalam pasaran saham, situasi ini adalah tidak baik sama sekali. Pada akhir minggu dagangan lalu, indeks saham AS kehilangan purata 5% yang agak mendebarkan. Melatar belakangkan situasi itu, dolar AS mengukuh ke paras tertinggi 20 tahun berhampiran tahap 109.80. Akibatnya, ia menutup minggu dagangan dengan peningkatan sebanyak 0.87%. Apabila inflasi semakin perlahan, jangkaan pasaran semakin meningkat bahawa Fed boleh menaikkan kadar sebanyak 100 mata asas sekaligus minggu ini berbanding jangkaan sebelumnya pada 75 mata asas. Di samping itu, permintaan terhadap dolar AS telah meningkat disebabkan statusnya sebagai aset selamat safe haven, terutamanya ketika kemelesetan global semakin menjulang di tengah-tengah langkah penutupan baharu di China dan krisis tenaga yang semakin hampir di Eropah. Oleh itu, mata wang tunggal Eropah kembali ke paras pariti berbanding dolar AS. Namun, euro masih boleh bertahan kerana pendirian Bank Pusat Eropah yang lebih hawkish. Pihak berkuasa monetary zon euro menegaskan semula keperluan untuk menaikkan kadar tanpa menunggu berlakunya kelembapan dalam ekonomi Eropah dan penurunan inflasi. Untuk rujukan para pedagang pada mesyuarat terakhir, ECB telah menaikkan kadar sebanyak 75 mata asas dan agak jelas bahawa keputusan yang serupa akan dibuat pada penghujung mesyuarat akan datang. Seterusnya, minggu lalu, pound British menguji paras terendah 37 tahun apabila jatuh ke paras 1.1362. Penurunan ini telah berlaku walaupun Bank of England berhasrat untuk menaikkan kadar pada Khamis ini. Daya tarikan pelaburan pound adalah rendah kerana pedagang memberi tumpuan kepada ancaman kemelesetan yang dijangka akan berlaku. Berbeza dengan Amerika Syarikat, jualan runcit di UK terus menurun manakala inflasi terus melonjak pada paras kemuncaknya. Sementara itu, mata wang Jepun semakin lemah berbanding dolar AS walaupun memegang status aset selamat safe haven dengan sifat pelindungan yang lebih kukuh. Bank of Japan tidak akan menaikkan kadar dan mengekalkan pendirian dovishnya yang merupakan sebab mengapa mata wang yen telah melemah dengan begitu ketara yang didagangkan pada paras terendah 24 tahun. Pihak kerajaan Jepun sebelumnya telah membuat campur tangan lisan namun tidak berhasil. Kerajaan Jepun pada ketika ini sedang mempertimbangkan kemungkinan campur tangan dalam pertukaran mata wang asing. Namun, keraguan tentang keberkesanan pembelian balik mata wang yen telah mengekalkan suasana pesimis dalam pasaran. Aset selamat tradisi, emas turut mendapat permintaan rendah di kalangan pelabur. Logam berharga itu ditutup minggu lalu di bawah paras utama $1,680 yang meningkatkan tekanan ke atas instrumen dagangan. Sementara itu, Bank Dunia dan Tabung Keuangan Antarabangsa mengurangkan unjuran pertumbuhan untuk ekonomi global dan syarikat-syarikat utama AS telah mengeluarkan unjuran lemah berikutan prospek ekonomi yang suram. Apa yang pasti, dalam keadaan sedemikian, harga emas sepatutnya meningkat. Namun di tengah-tengah peningkatan mendadak dalam kadar faedah oleh bank-bank pusat utama, pelabur dilihat lebih suka memilih untuk memindahkan dana mereka daripada emas kepada instrumen dagangan alternatif seperti bon-bon kerajaan. Dalam pada itu, pasaran minyak kekal stabil. Memandangkan minyak didenominasikan dalam dolar, dolar AS yang kukuh telah meningkatkan tekanan penurunan harga minyak. Namun di sebaliknya, minyak mempunyai banyak sebab untuk jatuh, terutamanya di tengah-tengah ancaman kemelesetan global. Oleh itu, pada minggu lalu, harga minyak mentah Brent kekal di atas paras $90 setong. Sekian ulasan pasaran mata wang dan komoditi untuk minggu ini. Teruskan bersama kami untuk kemaskini berita pasaran dan kalender ekonomi. Terima kasih dan jumpa lagi.